أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला, अल्लाह तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला, अल्लाह तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला, अल्लाह तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला। सुभान अल्लाह والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan tajuk dosa dalam bisnes, dalam berniaga. Jadi minggu lepas kita dah mula bincang, Ustaz sebut antara dua dosa utama dalam bisnes. Yang pertamanya riba, yang keduanya berkait dengan penipuan. Terima kasih pada Fadil Ustaz Maisen, terima kasih pada pihak City Travel yang menganjurkan majlis ilmu. Ustaz nampak dekat page Pusat Talaki Pertubuhan Ustaz musafir 2 hari ke Kelantan, ke Terengganu. Sampai di Johor bila Ustaz? Alhamdulillah sampai pukul 1 semalam, 1 pagi, 1:30 lah lebih kurang. Jadi pukul 2 baru balik rumah lah, seorang-seorang balik rumah.
Ya Allah. Pukul 2 pagi baru sampai. Ustaz ada kuliah subuh live pagi tadi nampak. Ana tak balik rumah, duduk sini je. Duduk kat Sampai Ustaz kuliah lelaki subuh. tu. Ustaz tak lagi terus. Sampai pukul 2 lepas tu sambung kuliah lepas subuh. Petang-petang baru kita jumpa anak isteri kita, insyaAllah. Allahu Akbar. Kuliah subuh ada tak live kan tadi? Ada, Alhamdulillah. Apa Ustaz tak cuti je kelas subuh tadi Ustaz? Kita mati pun cuti, Ustaz. Allah Rabbi, ya Allah. Moga-moga sama-sama kita doakan. Moga-moga guru kita Fadil Ustaz Maisa terus diberi kesihatan, dipermudahkan urusan untuk berkongsi ilmu, mendidik dengan kita semua insya-Allah. Tolong tulis amin. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat-sahabat tolong tekan butang share sekarang. Yang dah share tulis dan share. Saya tak nak rugi masa. Saya persilakan pada Fadil Ustaz Maisa untuk terus sambung pembicaraan kita dalam episod kedua ini berkenaan dengan dosa dalam berniaga. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'du. Yang dimuliakan Tuan Said Hisham serta Puan Siti serta Tuan Jazli yang menyediakan pentas dakwah duha kita pada pagi ini, dan tuan-tuan sedang penonton sekalian yang terus istiqamah dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan ia sebagai kebaikan untuk tuan-tuan dan kebaikan untuk ibu ayah kita, bahkan kebaikan untuk keluarga kita, bahkan menjadi jariah waktu yang kita habiskan menjadi saksi di hadapan Allah, bahawa kita menghabiskannya dalam ketaatan kepada Allah dan dalam memahami agamanya, memahami agama Allah SWT. Perbincangan kita tentang dosa-dosa dalam bisnes. Kita dah beritahu tentang orang ni kalau bisnesnya betul, pahalanya besar. Bahkan di syurga kelak, Tuan Zaid, akan ada juga pasar-pasar. Masih ada pasar. Seolah bisnes tu tak berhenti kat sini. Akhirat pun ada. Disebut dalam hadis Nabi SAW, inna fil jannah lasuqan ya'tunaha kulla jum'atin fatahubbu rihus syamal fatahsu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamalan فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, dalam syurga nanti ada pasar. Inna fil jannah lasuqan, ada pasar-pasar. Ya'tuna kulla Jumaat, di mana ahli syurga akan datang kepada pasar ini setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat ahli syurga akan ke pasar. Fatahubbur rihus syamal, maka datang tiupan angin yang menyegarkan. Fatahthu, mengenai wajah mereka dan mengenai pakaian mereka, kesan angin ini, fayazdaduna husnan wa jamalan, mereka nampak makin cantik. Pakaian mereka makin cantik. Fayarji'una ila ahlihim, mereka pulang bertemu kembali keluarga mereka, fayazdadu husnan wa jamalan, dalam keadaan bertambah cantik, bertambah handsome, bertambah segak. Lalu berkata keluarga mereka berkata, wallahi, demi Allah kami nampak kamu makin cantik, makin cantik. Lalu kata yang pergi pasar ini, kami juga melihat kamu makin cantik, makin lawa. Baik, apa maksud hadis ini? Bila Nabi SAW beritahu akhirat kelak pun ada pasar, di mana ahli syurga pun dia rindu nak ke pasar. Itu fitrah. Maksud kita memang macam kita kata suka nak ke pasar, suka nak tempat orang berniaga, tempat-tempat orang bisnes. Kita suka tengok museum, kita juga suka tengok orang berniaga, window shopping. Itu fitrah. Itu benda yang memang ada dalam jiwa manusia. Walaupun kita tak beli, tengok barang berniaga pun kita dah suka. Tengok orang berniaga, tengok orang jual beli, tengok kedai-kedai dan sebagainya. Maka fitrah ini terus kita katakan ada dalam syurga kelak. Namun yang hebat, setiap kali ahli syurga berpisah, setiap kali itu mereka nampak lebih cantik dan lebih menawan. Nanti mereka ke pasar untuk dapatkan semua apa yang mereka nak. Walhal mereka dah ada semua kat syurga, mereka dah boleh dapat apa yang mereka nak. Namun manusia ni, Tuan Syed, dia ada benda yang dia nak secara usaha dia, walau dia boleh secara mudah. Bini dia dah pandai masak, dia nak juga goreng telur sendiri. Dia memang pandai. Sebab dia macam, apa yang dia buat tu dia menikmatinya. Kadang-kadang
ni orang dah buat, dia saja nak selesaikan, settlekan sendiri. Maka syurga kalau ada pasar, pergi. Bayangkan kalau ini pasar syurga yang bila orang pergi makin cantik, bila pulang makin cantik. Bagaimana pasar dunia kita? Maksudnya ialah, apakah pasar dunia kita bila kita pergi dalam keadaan berdosa, balik lagi berdosa? Allah. Atau kita pergi pasar kita, pergi dah mood tak elok, balik mood lagi tak elok. Ya Allah. Abang keluar dari rumah nampak muka masam, catung dah. Balik lagi panjang catung dia tu, mucung dia tu. Dah boleh sangkut timba dah. Keluar pasar muka dah tak berapa happy, lah kena belanja dapur, balik tak happy. Ini semua kerana dosa-dosa di pasar, dosa-dosa di tempat peniaga. Kerana kesan-kesan dosa itu akan mengubah sulukiat, ubah perangai kita dan ubah juga keceriaan kita. Kita kalau pergi, Tuan Syed pergi ke mana-mana pusat beli belah, ada layanan yang baik, komisen ataupun diskaun yang baik, harga yang baik, tawar-menawar baik, kita balik pun seronok. Pergi teruja, balik teruja. Nak pergi lagi kata kita. Ya Allah. Islam amat menekankan dalam perniagaan perlu dijaga segala sulukiat, segala akhlak, dijaga segala hukum hakam. Untuk apa? Untuk kita sentiasa ceria, tidak bermusuhan. Bukan semua larangan dalam perniagaan, kalau kita lihat dalam bab maqasid, muamalah, untuk mengelakkan apa? Perbalahan, pergaduhan. Kan itu bila Nabi SAW menyatakan, atyabul kasbi al-bay'ul mabrur. Rezeki yang paling baik, perniagaan yang menepati syarak. Perkataan al-bay'ul mabrur, perniagaan yang ikut syarak. Artinya siapa yang berjaya menjadikan perniagaannya ikut hukum Islam, maka ia ada rezeki paling baik dia dapat. Dalam riwayat yang lain Nabi kata, kullu bay'in mabrur, setiap jual beli yang menepati syarak, menepati maqasid, maka ia bukan sekadar diterima oleh penjual dan pembeli, bukan diterima oleh Allah. Biasa kita cakap amalan yang Allah terima, ibadat, puasa, moga Allah terima puasa kita, moga Allah terima sembahyang kita. Kita biasa cakap macam tu. Apakah kita pernah cakap moga Allah Ta'ala terima perniagaan kita? Ya Allah. Sebab dalam tu memang ada pahala, Tuan Syed. Sebagaimana di situ ada dosa, di mesti ada pahala. Kalau dosa besar pada muamalah, makna besar pahala pada muamalah. Kerana itu bila Rasulullah menyebut bay'un mabrur, jual beli yang mabrur diterima, maksudnya menepati syarak. Secara hukum hakamnya, secara redha antara penjual dan pembelinya, maka dia mendapat pahala yang besar dan dia mendapat keuntungan yang banyak. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kita, kenapa kita kata dalam bab niaga ni adanya dosa-dosa? Sebab di situ ada syaitan. Bahkan syaitan menjadikan pasar sebagai tapak dia, rumah dia, bukan medan tempurnya. Disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Ya ma'syarat tujar, inna syaitana wal ithma yahduranil bay' fashawwibu bay'akum bis sadaqah. Wahai sekalian para peniaga, syaitan dan dosa hadir waktu mana kamu berjual beli. Fashawwibu bay'akum, maka adungkanlah jual beli kamu dengan sedekah. Kataan syayyibu artinya bersihkan dia, sucikan dia, protect dia, benteng dia dengan sedekah. Bila kita bersedekah, syaitan pun ke belakang, dosa pun terhapus. Jadi kalau kita dalam berniaga ni, syaitan ada. Sebab itu kita jadi hot temper, jadi pemarah, tak puas hati, tengok macam benci, nampak macam muka penipu. Kita penjual nampak pembeli ni penipu, pembeli nampak kita penipu. Kerana syaitan ada untuk tanamkan wasangka buruk. Dosa-dosa berkeliaran untuk melekat pada mana orang tidak menepati syarak. Kerana itu, dalam jual beli kita perlu adanya sesuatu yang menjadi perkara-perkara asas dalam muamalah. Selain daripada kita tahu tentang hukum-hukum hakam, dia ada benda-benda asas yang kita kena tahu. Asas yang pertama ialah kita bersifat memudahkan. Asalnya penting untuk elakkan, sebab syaitan dia suka orang yang suka menyukarkan. Dosa dekat dengan orang yang suka menyusahkan. Kita bila berniaga cuba mudahkan. Dan tuan saya kata, tak apa, saya post. Saya akan habiskan sampai sekian. Tak apa, saya akan bagi diskaun. Kita sifat memudah-mudahkan. Ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Ghafarallahu li rajulin mimman kana qablakum kana sahlan idza ba'a, sahlan idza syara, sahlan idza iqtada.
Allah telah mengampun dosa orang dulu. Nabi kata dulu ada orang yang Allah ampun dosa dia sebab dia ni jenis bersifat mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, mudah dalam meminta hutang. Sebab bila kita berniaga, kita akan cenderung untuk berbalah. Kecenderungan tu terlalu kuat dalam muamalah. Sebab tu kita suka condemn komen. Apalah mihun macam ni RM5 komen. Apalah barang macam gini RM10. Apalah kualiti macam gini nak berniaga. Apa kita duk komen. Yang peniaga pula, apalah punya teruk customer. Ada dia tahu RM2. Akhirnya kita macam ada umpat-mengumpat tak habis. Itu dosa. Dosanya Tuan Syed, bila mana kita membeli belah, baik kita menyebut keburukan penjual dan penjual menyebut keburukan pembeli, maka itu dosanya. Umpatan-umpatan tadi, Allah tengok macam banyak PT, banyak duit, mana kedekut rupanya. Kata kita yang berniaga ni. Kata customer. Yang penjual pula, Allah. Yang pembeli pula, muka lepang dahi, nampak hitam, rupanya kedekut juga haji ni. Akhirnya kita tambah dosa. Itulah dosa-dosa kita tak nampak. Kita ngutuk-ngutuk pembeli dan penjual. Penjual kutuk pembeli. Pembeli kutuk penjual. Bayangkan kita dah dapat barang tak berapa elok ataupun kita muamalah tak berapa elok. Dosa pula kita buat balik. Itu juga dosa-dosa yang kita lupa. Bukan kata menipu barang je yang kita sebut. Bukan sekadar bersumpah palsu juga dosa. Termasuk kita mengumpat pembeli dan penjual sesudah habis muamalah tadi. Muamalah dah habis. Kata peniaga ni memang dajal betul. Kita kata dia dajal. Dia pula kata dia pembeli ni. Teruk semua pembeli ni. Maka semuanya benda-benda yang kita melihat dosa-dosa yang berlangsung terus. Baik, saya sebut tadi dalam muamalah untuk kita elak berdosa, amalkan sifat memudahkan. Baik penjual, baik pembeli. Amalkan memudahkan. Elakkan tanazuk. Elakkan perbalahan. Sifat mudah, satu. Yang kedua, elakkan perbalahan. Sebab berbalah tadi juga akan jadi dosa. Asal bala mulut akan naik tangan, naik kaki. Itu juga yang berlaku dalam perniagaan. Pasal biasa kita tengok kat pasar, orang bertumbuk. Allah. Ya. Saya pernah tengok orang bertumbuk. Bertengkar tu biasa. Orang berniaga dia boleh bertumbuk. Dengan siapa? Kenapa? Sebab dia tak nak elak, dia tidak mengelak diri dia daripada bertengkar. Tadi saya sebut, cuba menjadi orang paling mudah dalam muamalah. Mudah. Berlebih kurang tu penting. Sebab Allah janjikan keampunan. Allah janjikan Allah mudahkan hidup kita. Sebab perniagaan ini cuma ujian hidup. Ujian. Kita diuji semua tempat. Ada diuji di masjid. Ada diuji di padang bola. Ada diuji di pasar. Ada yang diuji di sekolah dan sistem pendidikan. Dalam semua tempat kita dalam ujian, di situ kita belajar untuk berjaya untuk dapat pahala. Sekalipun kita gagal menawar harga yang murah, kita tidak gagal dapat pahala. Ya Allah. Ini barang murah pun tak dapat, dosa lagi dapat. Jadi, ambil mudah, kita katakan bersifat memudahkan. Yang kedua, kita elakkan perbalahan. Yang ketiga, Tuan Syed, yang perlu kita lakukan ialah kita boleh membatalkan jual beli demi untuk menjaga kebaikan bersama. Membatalkan jual beli. Disebut dalam hadis Nabi SAW, man aqala musliman, aqala Allahu afratahu. Siapa yang membatalkan, memberi pembatalan kepada orang Islam untuk memudahkannya, Allah Ta'ala akan membatalkan dosanya. Untuk kita faham hadis ini, Uthman bin Affan, radhiyallahu ta'ala anhu, satu hari dia dah berjanji nak beli satu tanah. Dan dia pun dah bayar deposit dah. Dia bayar deposit. Katakan deposit dia bayar dah RM10,000. Sampai hari dia nak selesaikan hutang, dia nampak macam penjual ni tak seronok nak jual kat dia sebab ada orang offer lebih. Maka dia pun membatalkan. Tak apalah, saya tak jadi beli, awak jual pada orang yang lebih tu. Ini panggil iqah lah. Kita cuba sedaya upaya tidak mau merugikan mana-mana pihak. Kalau saya orang yang namanya pelanggan, saya tak nak rugikan tuan saya. Tuan saya juga tak nak rugikan saya. Ya, kita meniaga bila kita ada satu asas, kita masing-masing tak nak merugikan sesiapa. Ya, saya nak untung tanpa merugikan tuan saya. Sebab kalau saya untung dan tuan saya rugi, maka tak ada lagi barang saya dapat beli. Sekali lah saya dapat beli, lepas tu tak ada. Sebab tuan saya rugi. Tapi kalau saya beli barang,
Tuan Syed pun untung. Tuan Syed pun nak jual lagi, nak berniaga lagi. Mungkin harga lebih murah. Tuan Syed jual lebih murah. Dan saya akan dapat lagi manfaat. Jadi, iqalah di sini, kita boleh membatalkan jual beli kerana melihat masalah seseorang. Kadang-kadang gini lah, kalau Tuan Syed kata, Ustaz nak beli tak? Saya nak jual kereta 10,000. Saya kata, nak lah Tuan Syed, saya pun bayar 3,000. Tiba ada, Tuan Syed jual kereta ke siapa? Ke Ustaz, saya isi 10,000. Saya beli 18,000. Kita pun rasa macam, 18 ni 10 jauh no. Jauh no. Lalu saya pun tengok Tuan Syed, tak boleh tak naik up sikit. Sebab saya jual 10 boleh naik 12,000. Sebab ada nak beli 18 ni. Saya tahu Tuan Syed, saya jual ke 18 tu. Sebab itu saya dapat untung lagi. Contoh, maka ini akhlakiyat, akhlak dalam niaga. Dan inilah yang menjadikan kita dapat pahala banyak. Pahala banyak. Orang Ustaz, yang hadis dia benar tak, Dik? Man aqala musliman aqala Allahu afratahu. Allah hapuskan dosa dia. Kerana itu kita bila tengok muamalah dunia, kita nampak untung akhirat. Itu yang hebat. Waktu kita masuk pasar dunia, kita nampak pasar syurga. Kita nak pergi pasar syurga nanti, maka siapa yang nak ke pasar syurga, maka jagalah diri dia, bentenglah diri dia daripada segala dosa. Supaya nanti dia berpeluang ke pasar syurga yang hebat. Yang jadikan dia untung. Biasa pergi pasar Tuan Syed, pergi wangi balik busuk. Allah. Atau pergi busuk balik lagi busuk. Ini pergi pasar syurga, pergi wangi balik lagi wangi. Allah. Pergi handsome balik lagi handsome. Ini perkara yang boleh mengelakkan kita dari dosa. Baik, antara perkara yang juga berdosa, bila seorang minta batal kerana ada kecacatan, kita tak nak batalkan, maka kita berdosa. Aib. Aib yang ada. Aib itu aib yang tidak diredai oleh pembeli. Kalau pembeli redha, tak ada masalah. Kata Nabi SAW dan satu hadis tentang jual beli ini, bahawa kalau sekiranya adanya satu kecacatan dalam perniagaan, apa-apa pun, kita ada khiyar. Asas khiyar ni bermula macam ni. Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ini asas pertama. Seorang boleh membatalkan khiyar ni, maknanya nak teruskan akad atau nak batalkan. Itu khiyar. Pilih. Seorang selagi mana dia berada di dalam tempat perniagaan, maka dia boleh return balik barang, refund balik bayaran. Boleh. Maka kita kena hukum tadi. Kalau seorang tadi tiba-tiba nak batalkan jual beli tadi, tak boleh saya dah tu. Tak, kita kan masih dalam majlis. Saya nak pulangkan balik, saya tak nak. Lagi mana dia tak keluar daripada kedai, dia tak keluar daripada pasar raya. Tidak, selagi mana tidak ada satu bentuk kita katakan secara rasmi berlaku jual beli. Dan satu hadis yang lain, Nabi kata apa? Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa illa an takuna safqatu khiyar. Seorang ada pilihan untuk meneruskan atau membatalkan perniagaan selagi mana dia tidak berpisah. Melainkan kalau dia memang bagi syarat khiyar. Berpisah pun maka dia boleh khiyar juga. Ini memang khiyar syarat. Baik, dalam bab khiyar kita ada khiyar majlis. Iaitu pembatalan yang kita lakukan di dalam majlis akad. Yang kedua kita ada namanya khiyar syarat. Bila seorang syarat, dia ada warranty, kita panggil hari ini, warranty. Baik, barang ni ada warranty 4 bulan, kalau rosak boleh pulangkan, baik, sama ada orang ambil duit ataupun nak ambil barang lain. Maka ini syarat. Yang ketiga namanya khiyar aib. Khiyar kena ada aib, cacat. Sebab siapa pun bila nak beli, dia nak kesempurnaan benda. Contoh, beli lampu tapi tak nyala, beli buat apa? Beli pisau tapi tak tajam. Misalnya, beli makanan tapi basi. Beli pakaian tapi koyak. Beli buahan tapi buruk. Beli buku tapi tak ada muka surat. Buku tak ada muka surat. Banyak. Sehingga kalau kita belajar dan kita afid, bila syarat jual beli buku, dia kena valid satu persatu. Kerana siapa pun beli buku, benda tu terdedah. Hatta kalau beli Quran kadang-kadang berlaku. Masih kosong. Kita boleh ingat kiamat dah. Quran telah diangkat. Padahal hadis juga cetak. Pulangkan balik. Saya mengajar tafsir. Dia mengajar tafsir. Pimpinan Rahman. Ni saya cetakkan lama lah. Maka berlakulah kesilapan-kesilapan. Walaupun dia dah cek. Berpuluh orang dah cek. Dah ambil langkah berjaga. Tapi kesilapan itu mungkin berlaku secara cetakan. Quran tak salah. Apa cetak. Jadi bila kita mengajar, kita pun nampak ayat yang silap.
muka surat yang tunggang terbalik. Ia berlaku pada beberapa mazhab. Maka di situlah kita kata qiyam aib yang boleh dipulangkan. Maksudnya takkanlah kalau kita duduk dalam kedudukan pembeli, beli lampu tak nyala, tiba kita tak okey, awak kan dah beli, dah bayar, kita dah tak boleh. Tak masalah, lampu tak nyala. Sebab itu bagi penjual, dia mengambil segala langkah yang menunjukkan tak ada aib barang ni. Contoh, kalau dia jual mentor, dia tu test depan pelanggan. Itu bukti. Kalau dia tak test, Tuan Syed, dia salah. Dia beli striker, dia dah test kepanasan. Ini dia punya panas, kalau kulit keduk pun jadi tegang. Oh, panas striker ni bagus. Canggih striker ni. Jadi dia dah test, kita pun nampak kalau berlaku kerosakan, ini kita kalau tak ada waranti lah. Kalau ada waranti, syarat itu tak ada masalah. Kita misalnya kita jual ni makanan, memang kita tahu tak basi tak apa, maka boleh. Jadi kalau seorang menolak qiyam aib, dia berdosa. Dia berdosa. Contoh seorang beli makanan, biasa berlaku Tuan Syed bila bazar Ramadan, pasar malam, banyaklah berlaku. Bila berlaku macam ni, kita beli barang tu, benda tu rosak, bau. Saya selalu, bukan selalu maksudnya, bila saya pergi ke tempat macam ni, beli adalah bau masam dan sebagainya. Tapi kita ambil sikap redha, tak apalah, saya pun nak pergi balik macam buang masa saya. Bendanya taklah seberapa, saya kira rezeki dia. Mungkin dia pun terlepas pandang. Tapi kalau ada orang, dia nak pergi, kita peniaga, kena terima benda ni. Kena terima. Contoh, kita masak daging, tiba mentah. Mentah. Dia kata, saya nak suruh masak lagi. Kalau dia dah kata kita jual daging mentah, itu dia tak boleh buat. Maksudnya benda tu dah dimaklumkan. Saya makan sate kajang, tiba dia buat tak masak macam tu. Saya kata, ni saya tak nak, saya nak masak. Dia kata, memang kita buat macam ni cik. Mana pula macam ni, memang sate dia kena masak, mana pula buat macam ni. Saya tak akan makan. Tu benda yang berkait dengan aib. Maka dia kena memenuhi. Kalau dia tolak, maka dia berdosa. Jadi bila kita berniaga, kalau barang rosak, kita jangan cerita berniaga untung. Kita juga ada rugi dia. Rugi itu sunnatullah dalam perniagaan. Kalau orang berniaga, dia tak nak rugi sampai bila, dia akan rugi selamanya. Dia bila tak nak rugi, dia akan rugi selamanya. Pelanggan dia akan lari. Rugi ini satu pelaburan untuk untung. Dalam perniagaan, rugi ialah pelaburan untuk untung. Benda itu kita faham. Antara rugi yang kita katakan pelaburan untuk untung, bila berlaku kerosakan barang dan sebagainya, dia akan pelaburannya apa Tuan Syed? Sikap kita, akhlak kita, servis, customer service tu. Itu kita sedang melambung. Cik, barang cik ni rosak, memanglah RM200 barang ni. Tapi dapat kita tukar baru. Kita dah melabur. Pelanggan ni kata dia bagus. Barang rosak boleh tukar. Tarik 30-40 pelanggan lain. Itulah rugi kita, ialah pelaburan. Sebab itu siapa pun berniaga jangan takut rugi. Yang berniaga perabot jati, Pak Haji Nazri cerita bila dia hantar ke customer rosak, customer pun komen, dia pun pergi baiki, mungkin dia rugi banyak masa dan sebagainya. Apa ini? Servis customer. Dengan izin Allah, kerana dia buat macam tu, pelanggan tu tambah lagi beli barang. Saya nak beli lagi. Itulah pelaburan. Tapi ramai orang tak nampak. Tuan Syed, manusia ni sebenarnya pelaburan kita. Daripada manusia kita dapat pahala, daripada manusia juga kita dapat dosa. Daripada manusia kita dapat untung, daripada manusia juga kita dapat rugi. Tapi biarlah kita cuma rugi dunia pada manusia, bukan rugi akhirat. Kadang-kadang kita dengan berkait dengan suami isteri misalnya. Ada benda rugilah kita bergaduh. Saya nak menang lawan isteri saya. Tak apalah, saya memilih rugi. Saya mengalah isteri saya sebagai contoh. Itu pelaburan untuk saya menangkan hati. Ya. Dia pun sama, dia pun memilih ngalah, tak apalah. Saya nak ngalah macam saya. Ia pelaburan untuk memenangkan hati suami dia. Tapi pakat ketegak belaga, maka orang kata, cuba kata, dia nak untung, akhir dua-dua rugi. Jadi, dalam rumah tangga juga perniagaan. Sebab bila disebut perniagaan, asalnya untung rugi. Kalau memang kita cuma berdendang untung, maka kita cuma bermimpi di siang hari. Atau kita kata rugi, maka orang ini tak ada akal dalam menguruskan diri. Atau kita sebut untung rugi, maka itulah kehidupan kita. Kita akan untung, kita akan rugi. Ini asas dalam kita menjaga dosa-dosa yang berkait dengan muamalah. Saya katakan kita bersifat mudah, kita elakkan pertelingkahan, kita sanggup membatalkan jual beli demi kebaikan bersama,
demi keuntungan orang lain, tak ada masalah. Sebab dalam jual beli, siapa yang lebih beri manfaat pada orang lain? Kita berusaha untuk beri manfaat. Bila kita akhlak baik, kita tak nak bila beli kita rugikan orang. Saya juga bila berniaga, saya pun tak nak rugikan dia. Bila masing-masing berfikir demikian, kita selamat daripada banyak dosa. Dan antara dosa dalam perniagaan, dulu kita sebut tentang menipu, kita sebut tentang riba, kita sebut yang orang yang tidak mau mengikut hukum, gagal memahami hukum, tidak mau menerima khiyar aib atau khiyar syarak yang telah disepakati. Maka dia berdosa kerana tidak menerima aib tadi. Sedangkan aib tadi jelas berlaku pada barang-barang dan perniagaannya. Wallahualam. Allahu Akbar, muqaddimah yang subhanallah, kita nampak, kita ada gambaran bahawa kita bukan saja nak cari, nak pasar dunia, tapi biarlah kita sampai insya-Allah dengan pelibatan dengan perniagaan kita, boleh juga kita ke pasar dalam syurga nanti. Terima kasih pada sahabat-sahabat, tolong teruskan share, tolong tag rakan-rakan kita yang buat bisnes. Kalau ada bos kat sini, ada business owner, tagkan ejen-ejen, stokis, dealer-dealer kita. Moga-moga manfaat yang Ustaz kongsi ni tersebar luas. Yang dah tekan share, tekan butang dan, tulis dan share. Terima kasih, ada yang bagi bintang, ada yang bagi love, ada yang bagi best. Ustaz, tadi Ustaz ada sebut tentang khiyar, ada 3. Khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar aib. Khiyar, Ustaz dah terang, maknanya kita berhak untuk membatalkan urus niaga, jadi ataupun tak jadi beli. Tentang khiyar aib ni Ustaz, ada tempoh masa dia ke tidak Ustaz? Ada syarat-syarat dia ke tak? Sebab adakah dia bawa balik barang dah ataupun dalam kereta? Saya nak relate dengan soalan salah seorang penonton kita Ustaz. Dia jual santan. Kita bagi santan yang elok, tapi pembeli balik lambat, salah simpan, rosak santan, basi. Dia pun bawa pergi kedai kita, dia minta ganti rugi, padahal kecuaian pembeli. Kita kena ganti balik ke tak? Ataupun berbicara tentang khiyar, baik khiyar syarat, baik khiyar aib, baik kita namakan khiyar majlis, dia mesti ada tempoh. Sebab kalau tak tempoh tuan saya, senanglah saya beli kereta 7 tahun rosak, saya pun hantar balik. Rosak kereta ni. Lepas pakai 7 tahun, saya nak kereta baru. Teruklah orang bisnes ni. Teruk. Kita pun beli rumah dah 10 tahun nampak retak-retak, pergi pemaju ni pemaju. Rumah ni retak ni. Ambil baliklah saya nak rumah baru. Ambillah kita. Siap benda ada tempoh. Pertama, tempoh itu ditentukan melalui uruf. Uruf kerana kebiasaan benda barang-barang tersebut. Contoh biasanya santan, ambil santan. Berapa jam kalau tak disimpan dengan elok dia boleh basi. Dia boleh rosak. Ataupun dengan simpanan tertentu. Waktu kita jual memang elok. Elok. Bila berlaku rosak tadi, kalau silap urus kita menyimpang dan sebagainya, kita juga nak mikir masa dia. Sebab itu para ulama' menasihati pembeli. Bila mana nampak je ada cacat, cepat-cepat kembali pada penjual. Sebab itu signal bahawa betul-betul dia ada aib. Jangan rosak, tak apa, esoklah kita pergi. Petang karang lah, lusa lah kita simpan, malah aku. Bila kita gagal untuk bersegera, maka kita tak boleh kita katakan menghina penjual yang menolak menerima pertukaran tersebut. Sebab ada khiyar pertukaran barang berkaitan dengan uruf. Barang-barang tadi, tempoh waktu ikut keadaan barang-barang tadi. Contoh, saya tanya orang meniaga ayam. Dia kata ayam ni Ustaz, kalau kita biarkan 3 jam dekat luar tanpa kat peti, dia akan bau. Daripada mula kita sembelih pukul 4 pagi, pagi kita pun hantar pasar, kita dah letak air batu. Tapi kalau dia tak kat luar tu, letak 3 jam sebelum dia masuk balik ke freeze atau peti dia akan bawa ayam tu. Maka dia pun tak boleh kata itu aib sebab gagal storage ataupun ilmu menyimpan barang. Santan sebagai contoh, kalau dia beli, baik biasa santan tahan lama mana? Susu tahan lama mana? Urufnya bagaimana? Kata penjual, santan ni Ustaz kalau dia tak simpan dah peti, pagi petang dah masam. Tapi kalau disimpan dah peti, insya-Allah boleh sebulan. Contoh. Jangan tengok ada disimpan peti tu kat mana pula. Kalau kat bawah basi juga Ustaz. Kena freeze-kan dia kat atas. Kat atas tu. Tapi kalau dia tu Ustaz, dia akan berbuih juga. Jadi benda-benda seperti ini berkait dengan uruf. Dan itu barang-barang makanan.
Bagaimana aib tadi kalau disegerakan pulang maka dia terima. Kalau lambat memang ghalibnya kalau sekiranya tempoh ini dia boleh rosak. Saya beli ayam KFC. Contoh ayam. Saya beli, waktu saya tengok tu ada aib, saya cepat-cepat pulangkan. Maka dia ambil kira aib. Tapi saya tunggu esok. Itu kalau ayam hidup pun esok dia rosak. Kalau tak ada ulat, esok memang ada ulat. Ya, ayam lama ada ulat. Itu nama. Kita untuk gambar ayam KFC ada ulat. Padahal benda tu kita silap storage. Pada ayam biasa pun kalau tinggal lama memang ada ulat. Dalam badan kita pun kita tinggal lama mayat kita ada ulat. Takkan nak pulang balik pada pemandi jenazah ni ada ulat ni. Benda tu kita yang tak ke bumi cepat. Aibnya ada. Jadi kalau khiyar syarat pula, bergantung pada syarat diberikan. Satu, tempoh huruf. Yang kedua, tempoh tadi berkait dengan kita katakan syarat. Orang kata syaratnya 3 hari. 4 hari, 5 hari. Dia bagi sebulan waranti, 2 bulan. Tapi ingat, haram kita membeli waranti. Kerana waranti bukan jual beli. Contoh, dia beli radio ni, waranti dia setahun. Tapi kalau awak nak tambah waranti lagi setahun, kena bayar RM20. Maka ini ialah jual beli ribawi. Yang dilarang. Dan ini tidak dinamakan jual beli sebab waranti tak boleh dijual beli. Ia satu bentuk syarat yang dikeluarkan oleh penjual. Dia bukan benda meniaga kerana dia ada gharar. Gharar ni macam mana Tuan Syed? Atau kita kata ada unsur qimar, perjudian. Mungkin rosak, mungkin tak rosak. Sebab itu para ulama dalam bersidang menyatakan jual beli waranti hukumnya haram. Tak boleh. Kita tambah waranti. Kalau beli mesin basuh. Tuan Syed beli mesin basuh, waranti 2 tahun. Dia kata kalau you mau dia punya waranti untuk motor, you kena tambah RM50. Haram. Sebab itu benda qimar kita tak tahu jadi atau tak jadi. Itu yang dulu-dulu insurans haram. Sebab asal insurans, kalau awak sakit, awak dapat. Tak sakit tak apa. Itu judi. Judi. Yang sekarang jadi takafuh lah sebab dia berkaitan tabarrung. Kita sedekah tabarrung. Ada akad yang berlainan. Jadi dalam seorang letak waranti tadi, kita akan mematuhi syarat waranti. Memang 2 bulan rosak, maka kita boleh hantar barang tadi sebelum 2 bulan dan diterima. Kalau lebih, salahnya pada kita. Jadi khiyar aib yang berkaitan khiyar aib dan juga disebut khiyar syarat. Khiyar majlis. Khiyar majlis ni Tuan Syed dia mesti dalam majlis tadi. Yang mana dia berada dalam kedai, dia boleh pulangkan. Dan kedai tak keluar. Nampak rosak, dia boleh pergi balik, hantar balik. Ni rosak, saya tak nak. Boleh. Khiyar syarat berkait dengan barang tadi, dia akan syarat 3 hari. Ini satu tempoh. Macam kalau kita beli rumah, dia bagi kita untuk tempoh 24 bulan. 24 bulan. Dan tempoh 24 bulan kita beli 2 tahun. Kalau ada kerosakan, dia akan tanggung. Defect. Waranti dia. Ya. Kemudian kita sebut khiyar aib tadi. Bila barang tadi aib, kalau ia makanan cepat-cepat pulangkan. Jangan tunggu. Sebab bila kita tunggu, kita dah letak diri kita bersalah. Dan kalau sekiranya aib tadi tak ada satu kecuaian pengguna. Contoh, kita pernah cerita kisah Umar Al-Khattab beli kuda. Ya. Bila dia beli kuda, dia naik kuda, dia dah dedahkan kuda tadi pada accident. Tiba kuda ni kakinya gelecok sikit. Lalu kata Umar, ni tak boleh. Rosak, saya tak nak beli. Kata penjual, waktu tuan naik, dia okey. Sebab tu bila kita benda-benda test drive ni bahaya. Kita test tu bahaya. Sebab tu dia berkata okey. Tiba kita dah rosak. Mereka kalau dah ada syarat dari awal, dia kata okey. Ini saya sebut bila benda tu memang elok. Bila serah tangan kita, rosak. Kita beli jam. Beli jam ni, serah tangan kita. Tiba kita datang balik tengok ni, retak. Mungkin jatuh kot. Awak buat jatuh, awak minta saya. Jadi bila ada asas kecuaian daripada pembeli, maka tidak boleh disebut sebagai aib. Dia mesti asalnya daripada penjual. Asal tadi berkait dengan tempoh. Jadi bagi pembeli, bersegeralah untuk menukar barang-barang dan nampak ada kecacatan. Sesegera mungkin. Kerana kita bila tengok orang tu segera je, kita pun tahu memang betul lah dia. Allahuakbar. Ustaz, banyak berlaku Ustaz jual waranti ni. You beli barang ni harga begini, kita cover tambah waranti, you bayar tambah lagi. Allahu Akbar. Mana memang tak ada, memang haram. Tidak ada jual beli. Ya, sebab dia namanya qimar, isu perjudian. Ya.
Sebab benda tu tak tahu jadi atau tak jadi. Dan kita tahu penjual dia takkan jual melainkan benda tu dia ada untung. Kita beli sebab kita takut berlaku. Tapi penjual dah tahu barang ni matahanan tak. Dan dia tahu proses berkelip pun lama. Kalau sebut telefon, saya pernah rosak telefon saya. Bila baiki makan masa 3 bulan. Macam mana kita nak telefon? Terpaksa beli telefon baru juga. Jadi senang kalau telefon tadi sampai 3 bulan, baiki 2 bulan. Hantar ke center beli telefon Panasonic. Zaman dulu ni cerita ni Panasonic. Yang kecil macam tu beli. Tiba rosak tukar, kita pergi HQ 2 bulan, 3 bulan. Saya nak pakai telefon apa? Kita ni kegunaan bukan kita boleh beli telefon 10-20. Jadi benda-benda macam tu kalau dia boleh baiki pagi petang ambil okey lah. Jadi kadang-kadang kita ditakutkan rosak yang sebenarnya tak rosak pun. Maka mereka pun mula menjual waranti. Dan ini satu bisnes baru. Saya ingat beberapa tahun kebelakangan ini bisnes ini mula wujud, bisnes waranti. Pada para pekakas. Walau kalau kita tengok Tuan Syed, kalau Tuan Syed beli peti sejuk, Tuan Syed nak hantar baiki tu makan tahun kadang-kadang. Betul. Sebab bukan kita hantar kedai tu baiki, kedai bagi waranti, cuma bagi waranti. Kena hantar HQ kat Kuala Lumpur. Lepas tu ada PKP lah, tak boleh itu lah, tak boleh ini lah, bla 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 dah. Beli peti lain dah. Dah kena tipu lagi. Sebab tu kita dalam bisnes ke dalam muamalah kita sentiasa pegang akhlak. Jangan sampai kita kena tipu. Jadi pertama dalam menyelamatkan diri kita dalam muamalah dosa bila kita ada ilmu. Satu. Yang kedua, hilangkan rasa tamak. Tamak tu bahaya. Boleh menyebabkan dosa. Yang ketiga, fikirlah dalam muamalah ni kita nak cari benda yang lebih baik pada benda tu. Pahala, redha Allah, berkat. Itu lebih utama dalam muamalah. Muamalah ni kita akan jumpa ramai orang. Ramai orang kita akan jumpa. Ramai, banyak ragam. Maka keuntungan kita sebenarnya bukan pada barang ni. Pada akhlak kita dengan orang yang meniaga kita. Allah. Ustaz, soalan Ustaz founder produk, dia buat produk, lepas tu dia ada ejen-ejen semua. Founder ni buat syarat, jangan jual di marketplace, di Lazada, di Shopee. Awak jadi ejen saya, awak ambil barang saya tapi jangan jual kat Shopee, kat Lazada. Sebab founder ni dia adalah alasan-alasan dia. Mengelakkan orang buat fake produk, mengelak nak kawal cara pricing, harga. Tapi ada juga ejen-ejen yang pergi jual di Shopee, di Lazada. Maksudnya dia langgar syarat tu lah. Dia macam mana Ustaz? Adakah ejen tadi jadi tak berkat bisnes dia ke macam mana? Satu lagi, ada juga ejen founder dah tetapkan harga jual begini-begini. Ejen-ejen ni dia buang harga, dia jual lebih murah. Macam mana Ustaz? Baik, kita dah sebut tentang asas al-muslimun inda syurutihim ataupun ala syurutihim. Seorang Islam mengikut syarat yang disetujui. Nabi SAW dah ingatkan kepada kita syarat itu merupakan suatu yang wajib kita patuhi. Syarat. Kalau sekiranya founder ataupun owner pada produk, ada syarat. Tak boleh jual dekat mana-mana pentas online, mana-mana tempat-tempat yang bersifat jual bisnes online ni jangan, maka kita kena patuh. Tak, kita berdosa. Kita melanggar peraturan dia, maka kita berdosa. Dan rezeki kita ada syubhah. Kerana ia akan menjejaskan. Sebab founder yang buat produk, dia dah kira harga ni dia nak pegang. Bila sampai ada masuk tempat lain, orang lain akan pegang harga lain. Menyebabkan kerugian pada dealer-dealer dia, sub-stokis dia, master stokis dia dan lain-lain. Maka syarat itu wajib dipatuhi. Maka kalau kita engkar, founder boleh pecat kita. Dan boleh suk kita di mahkamah. Yang kedua, bila dia tetapkan harga pun sama. Sekiranya kalau ditetapkan harga, tidak ada masalah untuk diturunkan. Itu atas kepandaian masing-masing dalam berbisnes, maka tak ada salah apa-apalah. Tapi kalau memang ada larangan, maka kena patuhi. Sebab dia nak jaga mutu produk dia, kita pun kena ikut. Sebab kita ambil barang dia, kita ikut syarat dia. Umpama kalau kita masuk rumah dia, kita pun kena ikut syarat dia. Kena duduk sini. Ada adab dan akhlaknya. Jadi dalam bab bisnes, mana orang yang keluarkan produk, maka dia boleh bagi syarat. Sebagaimana siapa pun boleh bagi syarat. Tok guru boleh bagi syarat pada anak murid. Sekolah boleh bagi syarat pada pelajar. Orang bisnes boleh bagi syarat pada dealer dia. Kerajaan boleh bagi syarat sekian-sekian.
Rakyat pun boleh bagi syarat siapa nak jadi YB. Kita pun bagi syarat. Maka semua syarat ini memang diterima dalam syarak selagi mana tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Jadi tidak benda-benda macam ni, okey, teknikal. Jadi siap dealer-dealer, siap stokis perlu mematuhi harga dan ketetapan yang piagam yang ditentukan. Tidak dia dosa dan terlibat dengan syubhah, muamalah yang syubhah. Wallahu a'lam. Ustaz, satu lagi soalan terakhir. Driver e-hailing, Grab car, Grab taxi menghantar penumpang. Ikutkan hajat rider nak pergi ke suatu tempat, contoh bank, 7-Eleven yang lebih jauh. Dalam perjalanan dia memilih untuk ke tempat yang lebih dekat. Lalu driver pun bersetuju menghantar ke tempat yang lebih dekat itu. Adakah halal keseluruhan tambang yang diterima oleh pemandu? Sebab dia tak potong pun tambang. Baik. Bila seorang dah akad dengan satu harga, kemudian dia redha untuk tidak keling apa-apa, maka tak salah apa-apa. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut, illa an takuna tijaratan am taradin minkum. Melainkan kamu redha. Katakan saya bayar perjalanan 25 km. Kemudian saya kata tak apalah, hantar 10 km je. Ni saya tak nak. Maka kalau sekiranya pembeli si tak nak, dia redha, maka tak ada masalah. Tapi kalau sekiranya pembeli ini kata saya 10 minit saya nak claim 10 je, maka kita kata pun tak boleh sebab syaratnya awak dah sebut janji macam ni, maka awak tak boleh nak batalkan. Kena patuh. Contoh kita check in hotel lah, masa check in kita pun keluar awal. Dan memang cuy, ini sewa untuk ni. Masalah awak keluar bilik tu kami, bukan urusan kami. Awak berubah, kami dah kira meniaga 1 hari bilik ni. Inilah 1 hari kami ialah daripada 12 tengah hari atau 2 petang sampai 12 tengah hari. Dia keluar 9 pagi, 10 pagi, saya nak claim sebab saya keluar awal. Tak boleh. Sebab kami dah booking benda ni kat dengan pembeli. Awak tak boleh buat macam tu. Misalnya. Maka ini berkaitan dengan syarat yang asas. Syarat berkaitan dengan uruf. Sebab tu uruf ini dianggap sebagai kal masyruti syartan, sebagaimana syarat yang walaupun tak sebut uruf. Kita pergi beli air, masa kita pun kencing berak, kita pun bayar 3%, minta balik 2%, kenapa? Saya guna air sikit. Atau saya pakai tisu saya sendiri. Saya tak guna air awak ni. Contoh dia kata mandi 5%. Bilik air 3%. Kata saya kencing sikit je. Kencing mani sikit je. Saya pun tak basuh. Tak flush semua. Jadi poseng je dah main 2% balik. Tak boleh sebab ada syarat macam gitu. Jadi sama ada asal redha pada pelanggan itu tak masalah, ataupun memang sistem begitu, kita kena terima. Sebab itu syarat yang disetujui. Walaupun saya lebih suka pada penjual, mereka mengambil kira pada ni. Untuk berkat, lebih berkat. Mengambil kira. Hotel-hotel kalau untuk keluar tak apalah, cek keluar awal, kita ada ni rebate sikit. Rebate kalau cek keluar awal, kita bagi RM50 lah. Kalau cek keluar sekian, kita tunjuk akhlak. Di situ kita katakan insentif kita untuk jadikan kita lebih menarik. Bagi rebate Menarik orang lain je. Naik, kita akan bagi macam ni, kita akan bagi macam ni. Menarik. Tapi ini kalau kita ketegak macam tu susah. Sebab muamalah ni bukan bertegang orang. Bukan nak tunjuk siapa betul. Siapa yang lebih betul langsung. Itu orang paling baik. Pelanggan akan jadi pelanggan yang baik. Orang berebut nak pelanggan ini. Peniaga yang baik. Orang berebut nak cari peniaga ini. Maka kita di sisi Allah ada pahala, ada kebaikannya. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya Ustaz ada banyak soalan sahabat-sahabat kita tanya ni. Anda rasa kita kena raikan minggu hadapan. Dan untuk maklumat sahabat-sahabat yang menonton, Ustaz Maisa terpaksa berhenti dulu sekarang sebab ada urusan vaksin anak-anak. Jadi diorang pergi bagi Ustaz gerak sekarang Ustaz Gerak hantar anak-anak ke pusat vaksin. Sebab daftar ikut telefon mana. Ya? Dia daftar ikut telefon kita. Ya. My Sejahtera. My Sejahtera. Ya. Jadi kita berhenti dulu di sini Ustaz untuk meraihkan banyak soalan sahabat-sahabat ni. Kita sambung minggu depan satu lagi Ustaz Boleh. InsyaAllah kita raihkan jawab soalan-soalan saja. Jadi Ustaz, moga-moga dipermudahkan urusan. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Apa Ustaz? Apa? Siapa pemenang buku? Baru nak umum buku ni Ustaz. Ustaz selesai dulu. Tak apa. Kita tak mau rugi masa tadi. Jadi bagaimana biasa City Travel akan hadiahkan 10 biji buku 20 checklist akhlak ini
kepada 10 orang penonton pagi ini. Siapa yang nak buku ini, komen di page City Travel. Tulis saya nak buku 20 checklist akhlak. Kemudian tulis doa sikit untuk City Travel. Penerima akan terus diumumkan sekarang. Jadi tolong tulis di page City Travel, saya nak buku 20 checklist akhlak. Dan kemudian tulis sikit doa kepada City Travel, pada syarikat City Travel yang berhad. Alhamdulillah, City Travel sekarang dah mula buat package-package ke Cameron Highland, dah mula dah boleh rentah negeri. Jadi saya sedang tengok sekarang di page City Travel. Siapa yang tulis, siapa nak buku, kita akan pilih di page City Travel sekarang. Ada tak yang tulis? Ni antara servis City Travel. Sambil-sambil tu kita tengok jap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Azman bin Haji Zaman selaku pengurus operasi City Limo. Di sini saya mempersembahkan Saya akan umumkan sekejap lagi. Kita tengok iklan ni. Lepas ni saya akan umumkan. Dah ada penerima ni. Siti Sab, Umur Nafisah. Tengok iklan ni dulu sekejap. Selepas iklan ni kita akan umumkan 10 orang penerima buku 20 checklist akhlak. Tapi yang tulis di page City Travel sahaja. Tulis saya nak buku 20 checklist akhlak. Lepas tu tulislah sikit doa kepada City Travel. Kita tengok iklan ni dulu kejap. Lepas ni kita umum pemenang. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah, kita dah ada pemenangnya. Ini penerima hadiah buku checklist akhlak. Ada 20 orang. 20 orang. 20 checklist akhlak. Ada 10 orang penerima. Aldayana. Siti Sab. Ummu Nafisah. Naraini Muhammad. Zahara Cherry Josu. Razali Pilos. Haslina Kasim. Wan Zahari. Selepas Wan Zahari ada 2 orang lagi tertinggal nama. Aliza Talib. Aliza Talib. Sila PM kepada saya sekarang. PM page saya ni. Nampak tak yang baju pink ni? PM nama, alamat, nombor telefon, email. Kalau ada email. Untuk kita post buku ni besok insyaAllah. Tambahan ni nama 8 orang. Tambah Aliza Talib. Dan juga tambah seorang lagi Faridah Gani. Tambah 2 orang lagi Faridah Gani. Aliza Talib. Kemudian nama-nama ni 8 orang. Aldayana. Sila PM saya sekarang ke page saya untuk kita post buku ni.
Aldayana. 2 Siti Sab. 3 siapa tu? Saya sedang tunggu sekarang. Saya tunggu penerima-penerima PM. Sebab besok kita akan terus postkan. Kepada yang ada dalam ni, yang dah terima buku sebelum ni, cuba tulis sikit. Saya dah terima buku. Alhamdulillah. Okey. Ummu Nafisah. Noraini Muhammad. Noraini Muhammad. Sila PM saya Nama, alamat, nombor telefon, email kalau ada. Zahara Cherry 8. Razali Pilus. Okey, sila PM saya sekarang. Haslina Kasim. 10. Wan Zahari. Okey, ini 10 orang penerima. Tahniah buat pemenang. Okey. Sila komen sekarang. Saya tengok Saya tengok. Oh, saya nampak saya. Saya nampak saya. Jadi dah PM ke belum? Okey, saya sekarang ni akan cek nama pula. Akan cek di messenger saya. 10 orang, belum lagi. Aldayana, Siti Sab, Ummu Nafisah, Noraini Muhammad, Zahara Cherry Josul, Razali Pilus, Haslina Kasim, Wan Zahari, Aliza Talib, Faridah Gani. Okey, dah ada dah seorang. Aldayana, betul Aldayana. Bagi alamat, Aldayana, nama, alamat, nombor telefon. Ummu Nafisah dah bagi dah. Terima kasih. Yes, okey. Ini Ummu Nafisah. Oh, orang Pasir Gudang. Tahniah. Taman Sintek ni saya rasa ada satu hotel kat sini. Saya pernah duduk sekali hari tu dekat Taman Sintek Pasir Gudang ni. Masa pergi program di Pasir Gudang. Okey. Sila PM saya. Nama, alamat dan nombor telefon. Aldayana. Aldayana, alamat. Okey, boleh. Aliza Talib. Saya pemenang ya. Masai. Orang Masai. Okey. Mana lagi? Saya sedang tunggu lagi. Jaldi karo. Razali Pilus, Seremban. Dah terima alamat. TS Hotel. Betul lah kot nama. TS Hotel. Betul. Okey. Saya tunggu lagi. Nama-nama ni. Kalau tak PM, nama, alamat, nombor telefon ni, kita akan pindah kepada pemenang lain. Sebab ada pemenang-pemenang lain yang juga nakkan hadiah buku ni. Jadi kita sampai di penghujung. Moga-moga apa yang dikongsi oleh Fadil, Toko Pasir Gudang kita dimanfaatkan. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi minggu hadapan tajuk ni. Sebab ada sahabat-sahabat tanya soalan yang saya tak sempat baca. InsyaAllah kita baca minggu depan. Betul. Kak Aslina Hasim. Aslina Kasim. Betul. Nama, alamat, nombor handphone. Ya, betul. Sila tulis. Jadi, Faridah Gani dah. Okey, Faridah Gani dah. Mana lagi? Siti Sab. Wan Zahari. Zahara Cherry. Saya sedang tunggu. Ya Allah. Jadi sekadar ini dulu. Moga-moga ada manfaat insya-Allah. Kita jumpa minggu hadapan bersama Siti Travel lagi. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Tu hi meri maula
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Azman bin Haji Zaman selaku pengurus operasi Siti Limo. Di sini saya mempersembahkan